Berkahwin tapi tak ada duit hantaran. Macam mana tu? Beruntung tak beruntung bakal suami ataupun calon suami anda tu. Assalamualaikum dan selamat malam diucapkan kepada semua penonton Pesona Pengantin. Hari ni kita ada satu isu yang saya rasa macam seronok untuk membincangkan dan kita juga seronok sebab kita ada pasangan yang baru saja melangsungkan perkahwinan baru-baru ini. Kalau anda nak tahu, dia adalah Azaria Tagaria dan Reza Syafiq. Siapa mereka? Kalau nak tahu, Azaria ni dia adalah seorang pembaca berita di salah sebuah stesen televisyen yang terkenal di Malaysia. So, hai, Assalamualaikum dan hai Azaria dan Reza. Salam, hai. Hai, apa khabar? Alah, berserinya muka dua-dua. Dia lain tau. Seri bakal pengantin lain, seri selepas berkahwin lain. So you all ni dua-dua seri semua dah terpancar lah. Sihat ke anda berdua? Sihat, Alhamdulillah sihat. Hari ni semua tak busy lah sebab nak bersama dengan penonton Pesona Pengantin, betul? Betul. Gitu, Alhamdulillah. Okey, kita hari ni kita nak kupas satu isu sebab you all punya perkahwinan dah jadi viral. Sebab kita tahu you all berkahwin tanpa duit hantaran. Sedangkan selama ni mungkin ada pasangan yang dia kahwin duit hantaran tu dia tak adalah kan. Tapi sebab yang ni kita tahu di waktu pandemik ni bila ada orang berkahwin tanpa duit hantaran, so kita nak tahu kenapa terjadinya macam tu. Tapi sebelum tu kita nak mengucapkan tahniah lah kepada anda berdua di atas perkahwinan yang Alhamdulillah diadakan pada 2 minggu lepas, betul? Betul. 15 September. Dia awal-awal ni dia masih ingat lagi tarikh kan Azhar? Okey, sebelum tu kita nak tanyalah macam mana life you all berdua sebagai suami isteri ni? Rasanya lepas kahwin ni tak ada banyak yang berubah kot kan? Betul. Setakat daripada segi rutin harian tu kebanyakannya masih sama. Cuma perbezaan dia macam sekarang kita menjalani kehidupan dengan kita hidup bersama kita punya best friend. Yes, betul. So macam Reza pun bersependapat dengan Azhar? Betul. Sebab dulu kami masih menjalani kehidupan yang biasa macam sekarang ni juga. Sekarang ni just ada partner sekali dengan dapat bersamalah, ada best friend untuk berborak. Best friend berborak, ada apa partner in crime gitu. Rasa dalam perkahwinan je. Okey, sebenarnya saya ni sebagai host ni rasa macam berdebar juga sebab berhadapan dengan seorang pembaca berita macam-macam Azhar. So takut. Okey, so kita nak tanya lagi macam mana sebenarnya korang berdua ni berkenalan, macam mana cerita percintaan anda berdua? Okey, kalau cerita pendek dia berkenalan melalui Instagram. Betul. Tapi kalau dia sebenarnya ada mutual friend. So ada beberapa kawan yang menyebabkan tak tahu kenapa Reza ada beberapa kawan yang sama. So tiba-tiba dia pun add dekat Facebook dan Instagram, saya pun approve je tapi tak pernah borak.
2016, 2017 macam tu kot, tak pernah borak. Lepas tu tahun ni baru tiba-tiba dia nak message bulan 3 hari tu baru kenal. 20 bulan 3 kita orang punya first date. Lepas tu lebih kurang 3 minggu lepas tu kot dia dah cakap pasal apa ni, niat nak kahwin. Tapi kenapa dia tak tahulah kenapa dia Kenapa Reza? Bermulanya mesej Azaria ni sebab kami berdua suka kucing. Jadi perbualan pada awal-awal mesej tu, dari situlah okey dah borak-borak pasal kucing, masuk pasal live. Lepas pasal live, saya cubalah ajak dia keluar. Lepas tu dia okey, saya nak teka. Maksudnya Reza nampak ada gambar Azhar mungkin main dengan kucing ke apa ke dekat Instagram, lepas tu you nak jadikan itu satu conversation ke? Macam tu ke? Ke tak? Boleh juga lah. Betul. Boleh. Oh, so itulah start. Takkan nak borak pasal makeup. Pelik pula kan. Lepas tu terus berborak. Terus selesa. Terus macam ada chemistry. Sebab tu saya decide untuk ajak dia keluar. I see. So okay. Kita nak tanya, Reza kalau sebelum ni mungkin ada kawan-kawan lain juga yang berminat dengan kucing kan? Tapi kenapa pick up Azaria? I tolong korekkan rahsia untuk you, okay Azhar? Adalah, satu memang nampak dia dekat berita kan. Tu satu yang tahulah, sebenarnya. Cinta pandang inilah yang pandang. nak borak-borak. Okay. So macam Azhar pula, sebelum ni Azhar ada meletakkan macam you nak cari lelaki yang ada ciri-ciri, certain ciri-ciri ke, ataupun you macam okay. Jaga-jaga suami kat sebelah Sebab tu duduk rapat ni. Kalau secara jujurnya lah, saya tak pernah pun fikir pasal nak cari boyfriend ke, pasal nak kahwin ke, memang tak pernah fikir. So Reza pun tahu benda tu. Waktu awal-awal kenal, saya dah bagi tahu dah yang macam tak plan pun nak kahwin. Kalau mungkin kalau tak kahwin pun tak apa, kalau ada jodoh adalah macam tu kan. Tapi semua orang tahu yang saya macam hidup sehari ke sehari. Kalau jadi, jadilah. Kalau tak, tak. So benda pasal boyfriend, pasal kahwin tu memang benda paling last sekali saya letak. Sebab sebab pentingkan kerja kot. Sebab saya selain kerja baca berita ni, saya buat job BO lah, saya buat job MC lah dekat luar. So macam tak ada masa nak cari boyfriend. Apatah lagi boyfriend jenis macam mana yang kita nak kan. So tak pernah terfikir pun pasal nak bercinta ke apa. Sebab lagi satu macam kesian dekat orang tu. Kalau kita bercinta dengan orang tu nanti tak ada masa nak luangkan dengan dia. Tapi Reza ni tak tahu macam tiba-tiba serasi. Lepas tu rasa macam setiap hari jumpa saya. Macam hari-hari jumpa je masa. Lepas tu kalau jumpa tak pernah tahu. Dah sampai kat kereta dah nak sampai pun boleh berdiri lagi 45 minit boleh borak. So rasa macam yelah kot, inilah kot rasa dia kalau kita jumpa orang yang betul. So sebelum ni saya tak pernah rasa macam keserasian ataupun keselesaan dengan pasangan ke. Ini first time saya rasa macam macam ni lah kot perasaan dia kalau kita suka orang tu. Perasaan dia best je, tenang je, selesa je. Lepas tu yang orang selalu cakap dipermudahkan kan. Betul lah, semuanya macam perjalanan dia okey je. Sebab tu lah saya macam okey, betul lah ini orangnya. Azhar, you patut tengok muka dia macam puas hati betul dengan jawapan you. Okay, macam Reza pula macam mana? Adakah Azhar ni memang selain you nampak dia dekat TV lah, adakah you mempunyai macam ciri-ciri yang tertentu untuk mencari teman hidup? Tak ada pula ciri-ciri tertentu. Kalau dari segi fizikal rupa saya tak kisah sangat pun. Tapi kalau dari segi hati tu yang memainkan peranan penting lah. Kalau ada chemistry, ada keserasian tu, saya akan jalan je, terus jumpa mak dia. Macam tu. Okay. Sebab yelah selama ni you
bidang pekerjaan you make up untuk kesan efek khas kan, kesan khas kan. So selalu rupa-rupa yang you make up kan tu macam agak scary. Jadi itulah mungkin kita nak tahu juga sebab orang-orang yang macam ni dia sangat kreatif tau. So kita nak tahu apa sebenarnya ada dalam fikiran dia apabila sampai kepada mencari suri hidup dia. So nampaknya macam very sempoi lah. Betul. Betul. Okay, so masa first time korang jumpa, orang kata kalau jumpa orang yang kita suka, kita rasa berdebar-debar. So adakah itu yang berlaku kepada korang berdua? Macam dudap-dudap gitu? Masa first jumpa, ingatlah. Rasanya saya memang seorang yang pemalu. Jadi waktu first jumpa tu memang malu lah kan. Malu nak makan, malu nak minum. Dia ajak makan. So time tu saya ingatlah kan je nak makan depan orang ni. Sebab first time jumpa selalunya nak borak-borak dulu. Kalau minum kopi ke apa tak apa. Dia ajak lunch. So segan, tak banyak cakap lah first time tu kan. Tak banyak cakap. Berbanding daripada message tu macam berjalan lancar je. Tu tak. So balik lapar lah. Saya kenyang. Saya kenyang. Situation. Still kita sambung borak kat message macam tak habis. Conversation tu tak habis. So itu yang decide macam kita cuba lagi sekali lah. Cuba lagi satu date. Sebab macam okey je tadi. Walaupun tak banyak borak. Tapi macam okey. Macam selesa. Macam seronok spend time dengan orang yang baru first time jumpa ni. So rasa macam nak jumpa. Okay. Kira korang bercinta selepas bernikah lah. Lebih kurang lah kan? Boleh lah sebab sekejap je perjumpaan awal-awal tu kan. Lepas tu lepas nikah ni baru kenal lah hati budi dia betul-betul. So okay, bila korang dah kenal apa semua tu, bila nak decide nak kahwin tu ada rasa awkward tak? Sebab yelah biasanya orang yang bercinta ni akan bercinta macam at least ambil masa setahun atau 2 tahun untuk dia betul-betul kenal hati budi. Tapi mungkin penonton, pesona pengantin nak tahu macam mana agaknya nak memulakan langkah untuk hidup bersama dengan orang yang baru, lebih kurang baru dikenali. Mungkin Reza boleh. Okay, macam mana nak tahu? Saya rasa ikut chemistry tu kot. Dia akan bagi tahu diri sendiri. Okey, inilah perempuannya. Sebab kita selesa dengan dia, kita rasa bolehlah hidup dengan dia. Kita cuba. Lepas tu yang saya tu lepas saya dah rasa keserasian tu, kahwinlah apa lagi. Awkward ke sebab baru kenal. So macam mana tahu lepas kahwin baru tahu ada perangai-perangai lain yang tak suka ke. Betul tak? Okey, betul. Satu dengan betul. Memanglah date pertama tu dia malu-malu tapi dah 3, 4, 5 tu dia dah tunjuk perangai tu dah. Jadi saya okey. Macam Azhar pula sebab Azhar seorang yang pemalu Azhar cakap tadi. Macam mana tu nak menerima Reza tu? Saya seorang malu tu orang yang first time jumpa. Lepas tu saya macam introvert. So saya tak suka lepak dengan banyak-banyak orang sangat. Suka spend time seorang-seorang, minum kopi seorang-seorang. Reza ni lain. Dia banyak kawan. Mana-mana kita pergi mesti je akan jumpa kawan dia. Macam YB lah kiranya kan. Semua orang kata macam YB. Personality memang berbeza tapi tak tahu macam mana bila bersama macam ngam je. Walaupun saya lain dia lain tapi macam ngam, macam serasi, macam selesa. Lepas tu macam dia terima tau yang waktu-waktu yang saya perlu berseorangan, nak kena minum kopi ke apa dia macam bagi. So dia kalau nak lepak dengan kawan-kawan dia pun saya bagi. So time tu walaupun baru 2-3 bulan je kenal tapi dah rasa macam dah okey dah. Macam tak tahu macam nak terangkan tapi perasaan tu macam dah selesa. Jadi time dia nak ajak kahwin tu, Reza ni langkah dia old school sikit Dia terus jumpa mak. Langkah betul. Yang betul. Saya
dia. Lepas tu saya pun dia bawa pergi jumpa mak dia. Kita orang minum kopi. Jumpa macam sempoi-sempoi je. Borak-borak minum kopi semua kan. Bukannya untuk bincang pasal kahwin. Just untuk mengenali je. Just untuk nak tengok selesa ke tak kita borak dengan mak each other ni. Lepas tu macam ke tak kita dengan family dia kan. So saya ikut dia pergi family barbecue. Lepas tu spend time dengan keluarga dia semua. Lepas tu rasa macam okey boleh kot, boleh ngam ni. So lepas tu dia pun suarakan hasrat nak kahwin tu. Lepas tu dia bagi tahu mak dia, saya bagi tahu mak saya. Lepas tu semua orang okey je. Okey tu. Kalau mak bapak dah bagi green light, Apa lagi? Jelas. Pada restu keluarga. So kalau keluarga dia pun cakap saya okey, mak saya pun cakap dia ni okey. So kalau keluarga dah bagi restu, maksudnya InsyaAllah benda tu akan berjalan lancar lah. So kita teruskan je lah dengan plan nak kahwin tu. Tiba-tiba PKP. Tiba-tiba PKP. Tiba-tiba PKP. Kalau tidak kita nak kahwin bulan 7 sebenarnya. Tapi time tu PKP. Pejabat agama pun tutup. Kedai kain pun tutup. So kita tangguh-tangguh sikit lah. Tapi daripada bulan 7 lagi dah ada plan dah. Bila buka je PKP ni kita terus nak kahwin lah. Sebab tu lah kita terus kahwin pada 15 bulan 9. Okay. So itu waktu korang rancang untuk berkahwin, dan masa bila pula korang decide untuk perkahwinan itu tak ada duit hantaran? Apa gantinya kepada duit hantaran, dan apa pula kata parents apa semua? Okay. Tak adalah, bagi kami lah, kami nak mudahkan satu perkara tu. Pasal ni dalam kes perkahwinan. Jadi hantaran ni nak kata berat, tak adalah berat. Boleh sebenarnya, kita boleh ikut kemampuan kita, tak ada masalah. Tapi kita nak senangkan dengan keadaan PKP sekarang dah menyusahkan. Dengan pejabat agama pun nak register pun lama. Ambil masa dan kedai-kedai pun banyak tutup. Jadi kami fikir lebih baik dimudahkan, tak ada hantaran, nanti baru kita fikir lepas kahwin. Beli apa ke untuk dia, biar ada request je terus. Tak payah tunjuk orang. Betul. Masa tu saya memang suka kahwin yang daripada dulu lagi. Memang saya selalu cakap ke orang, kalau saya kahwin saya tak nak majlis. Memang semua best friend saya daripada kecil semua tahu. Kalau diorang cerita pasal nak kahwin macam ni lah, nak tema-tema ni lah semua kan, saya mesti akan tak join perbualan tu. Sebab macam tak. Lepas tu sampai time akhirnya untuk saya kahwin, saya pun suarakanlah hasrat kat dia. Saya cakap saya memang nak kahwin paling simple, majlis tak nak. Lamin benda yang saya paling tak nak sekali. Tak tahu kenapa, sebab tak suka macam kita duduk situ, lepas tu orang ambil gambar kita, rasa macam jadi perhatian kan. So dari segi hantaran tu semua pula, benda tu dia tak haram tapi dia tak juga wajib. So kita ingat kita laksanakan benda yang wajib je dalam perkahwinan. So dalam nak kahwin kita just kena pergi register, kita kena ada wali, kita kena ada mas kahwin, ada cincin. Semua tu dah ada, dah boleh lengkap dah. So bagi saya itu je yang perlu. Sebab jujurnya saya nak kahwin ni untuk nak workkan marriage tu. Bukannya nak wedding. Sebab orang yang work ke arah wedding, selalunya dia nak macam wawakan, macam nak orang tahu dia kahwin. Tapi sekarang kan ada social media. So kita boleh je kahwin dengan cara yang betul, pergi pejabat agama, juru nikah juga yang nikahkan. Lepas tu kita boleh wawakan media, semua orang akan tahu juga. Orang still boleh doakan kita. So itu je yang kita cuba buat. Betul. Okay, Azhar ada seorang abang. Abang Azhar dah kahwin ke? Tak. Oh, belum lagi. Macam apa tu? Duduk kat Jepun. Dia duduk dan bekerja kat Jepun. Okay. Secara Reza, ada adik-beradik lain yang dah berkahwin? Ada, saya ada seorang abang saya nombor 2 dah berkahwin dah. Tapi tak adalah yang macam korang lah, yang macam tak ada dia hantaran yang macam very sempoi. Even reception pun tak ada kan? Tak ada. Dan memang tak ada plan nak pun. Dia kahwin, macam abang saya dia kahwin biasa, ada majlis, ada hantaran, ada lo, apa benda tu. So maksudnya korang ni macam orang yang pertama dalam keluarga yang berkahwin macam very simple macam ni lah.
Yelah, Betul, betul. Okey, secara totalnya berapa korang habiskan perbelanjaan untuk perkahwinan ni? Sebab boleh jadi inspirasi kepada bakal-bakal pengantin untuk buat benda yang sama. Macam saya rasa dekat around 3,000 juga kot. Alah bestnya. Untuk semua. Untuk you punya cincin, untuk mas kahwin, untuk juru nikah punya upah. Untuk baju Melayu. Untuk baju Melayu saya. Untuk kasut. Kita orang beli kasut Converse yang matching tu, kasut putih. Beratus juga. Tapi saya save dekat baju sebab baju mak saya jahitkan. Sebenarnya macam beli online je sebab kedai kan tutup. So macam nak beli cari kat online, okay book, terus beli sampai macam tu lah. So dia jadi murah sebab tu lah. Dan buat keputusan pun dalam masa yang sekejap je lah kan. Macam okay nak baju ni, nak beli ini, nak kasut ini. Macam Azaria, baju dia dah decide dah dia nak macam mana awal-awal lagi dia cakap. Ya ke? Memang design dia tak nak yang dress pun dia tak nak. Sebab saya memang nak baju simple. Tak nak macam dress putih yang macam ada manik-manik ke labuci tu semua macam terlalu ni lah. Saya nak just baju kebaya atau kebarung yang simple, yang longgar. Yang penting boleh pakai balik. Bila raya tahun depan. Boleh pakai balik. Sekali. Lepas tu nak beli kebarung tu pula macam masalah time PKP. Sebenarnya asalnya memang plan nak beli online je senang. Tapi semua kena online mesti size S mesti sold out. Kalau kali putih. Betul dah mak saya boleh jahit baju, apa salahnya suruh je dia jahit. So beli je kain, lepas tu tiba-tiba elok-elok je kita beli kain, lepas tu dah PKP. Kedai kain pun tutup, kedai cincin semua pun tutup. So mak saya pun jahit dulu je lah baju tu, menunggu bila ada waktu yang sesuai untuk kita pergi berjabat agama kalau dapat kahwin. So kita readykan je lah baju tu kiranya. Okey, korang berkahwin waktu PKP ni, masa nak isi borang lah apa semua tu macam susah tak dengan Azhar kerja yang 24/7 lebih kurang. Okay, Reza pun bekerja macam tu juga. So macam mana proses dia kalau boleh korang ceritakan lah. Okey, macam saya cerita pasal laki dulu Sebab kalau laki dia kena Okey, sebab kan ada kena jumpa orang masjid untuk bawa saksi yang mengatakan kita bujang lah. Jadi benda tu sebab juru nikah direhatkan sebab PKP, jadi dia dah skip tau satu yang susah juga nak. Sama juga dengan Azaria. So tak payah nak bawa saksi untuk berjumpa dengan juru nikah tu untuk mengesahkan dia dara. Jadi terus skip bujang lah, bukan dara lah. Bujang, aku ada bujang. Bujang. Salah. So dah skip dah sebenarnya. Jadi dia terus direct ke pejabat agama. Cuma pejabat agama dia mengambil masa sebab ramai yang nak kahwin sebenarnya. Ambil giliran. Ambil masa. Tapi macam senang khusus kahwin. Dia dah ambil khusus kahwin dah dulu secara fizikal. So saya yang belum ambil. So bila nak kahwin ni kena ambil kahwin. Tiba-tiba rupanya lagi best ambil time PKP sebab online je. Tak ada risau tempat habis ke apa ke, dia sentiasa ada kapasiti kan sebab online-nya macam kelas kan, betul boleh ambil apa-apa. So saya rasa khusus kahwin tu memang betul-betul best lah. Siapa yang belum ambil khusus kahwin, saya memang sarankan. Tapi PKP ni adalah khusus kahwin yang Azhar ambil untuk waktu online tu berapa jam 2? Tak, dia whole day juga. Dia macam pukul sampai pukul 4, 5 macam tu kot. Tapi tak lama lah, tengah-tengah tu asyik. Untuk 2 hari? Buat kerja rumah gitu. Dia selama 2 hari lah kan? Sehari lah sebenarnya. Sehari je. Banyak untung waktu PKP. Betul.
Okay, so sekarang ni korang dah mendirikan rumah tangga. Jadi keserasian untuk anda berdua tu mudah tak nak cari? Disebabkan korang pun dah memang sekepala lah kan, macam orang kata ada chemistry. Tapi mesti banyak perkara-perkara yang macam mengejutkan, macam oh dia ni macam ni, oh dia ni macam ni. So untuk mengelakkan rasa, ada ke? Tak ada? Tak ada. Muka Reza macam tak ada. Takut So Azhar dia memang parent dengan saya dari awal mula kenal dulu. Macam dia mengaku pun cakap tak. Macam dia mengaku dia bukan yang seorang memasak dekat rumah. Saya suka masak. Jadi dia tapi saya cakap tak apalah, I boleh masak. So kita completekan macam itulah. So kebanyakan sebab kita tahu, saya especially saya lah, saya sedar macam perkenalan singkat untuk kahwin tu banyak kali juga tanya kan, tak kisah ke kalau lepas kahwin baru tiba-tiba you find out something yang terkejut ke apa kan. Betul dia kata tak apa, nanti kita belajar macam tu. So saya sebelum kahwin tu ada macam take time perbincangan yang tanya dia, okay macam ni tau, ini benda-benda pasal I yang you kena tahu sebelum nak kahwin ni. Contohnya I tak reti masak langsung, bukan tak pernah masak, tak reti. Pernah cuba tapi tak sedap. So kalau lepas kahwin nak belajar akan ambil masa lah. So akan ada banyak hari yang kita akan makan makanan yang tak sedap sementara saya nak belajar. So semua benda-benda tu kita dah kena. Lepas tu dia pun bagi tahu benda-benda pasal dia yang macam tapi tak banyak sangat. Sebab you cakap macam rasanya semua benda you dah tahu. So betul pun lepas dah kahwin ni tak ada apa-apa yang berubah pun. Rasa macam sama je macam time couple dulu. Dan tak ada benda yang besar. Dan kalau ada benda-benda kecil yang kita tak boleh atasi, contohnya pasal makan tu, kita akan belajar. So saya akan belajar masak satu hari nanti bila ada masa. Sekarang ni tengah sibuk. Bila ada masa nanti akan ajar. Okey lah. So kita ada sefahaman. So cikgu dia adalah Reza lah. Cikgu chef you nanti akan adalah Reza lah. Okay, kalau ada masa lapang, ya. Apa tu? Pun tak susah nak puaskan hati nak makan apa. Dia akan pilih pasta je. Pasta senang. Oh, Azhar memang suka pasta lah. Azhar suka benda yang simple. Pasta goreng ke, aglio-olio ke. Benda yang simple yang sekejap nak buat, sekejap nak makan. Asalkan kenyang. Macam Reza memang tak kisah makan apa pun. Lauk Melayu ke, lauk kampung ke. Kalau boleh lah nak Melayu lah. Tapi Melayu kalau contoh Azaria nak masak, susah untuk belajar awal-awal ni. So banyak bahan. Pasti tak banyak. I tak tahu lah Azaria. Kadang-kadang Reza cakap macam dia nak jujur ke, dia perli kan, pun tak tahu. Gurau. Okey, orang kata individu yang sukakan kucing ni dia seorang yang penyayang, seorang yang setia, seorang yang lemah lembut. So korang berdua suka kucing. So adakah Azaria rasa Reza menepati ciri-ciri orang yang suka kucing tu, dan adakah Reza pula rasa Azaria pun ada ciri-ciri lembut, penyayang, setia? Kalau waktu sebelum kenal Reza tu, dia tanya pasal kucing tu, time tu macam tak sure lagi sebab nampak macam bukan orang yang sukakan kucing. Kalau tengok time dia lah kan, nampak macam ganas-ganas. Tapi bila dah kenal, ada sifat-sifat tu, sifat-sifat penyayang, sifat-sifat sayangkan haiwan, sifat caring. Ada sifat-sifat tu kat dia. Betul lah Betul lah semua. Sebab you apa yang mengaku diri you sendiri ke apa? Nak takkan point dia je. Betul lah.
Sebab siapa yang suka kucing ni, dia akan jaga kucing tu, dia akan bagi kasih sayang. Dia tak nak tengok kucing tu sakit, kucing tu stres, dia tak nak tengok kucing tu kurus. Jadi nampaklah tanggungjawab tu dekat situ, nampaklah penyayang tu dekat situ. Betul tak? Okay. So kita dah tahu dah cerita macam mana korang berkenalan, macam mana korang membelanjakan wang untuk sebuah majlis perkahwinan. So nak minta lah pendapat korang sikit, macam mana kalau ada pasangan ni yang dia nak berkahwin tapi dia terpaksa tangguhkan perkahwinan kerana tak cukup duit. So itulah nak minta korang punya pendapat lah macam mana. Sebab korang dah melalui fasa tu yang macam sempoi-sempoi je. Okay, itu rasanya itulah sebabnya pentingnya kita cari pasangan yang sependapat, sekepala dan yang paling penting yang saling memudahkan. So kita tak nak juga macam kita nak satu one way dan pasangan kita nak one way, lepas tu macam boleh ada keinginan yang berbeza tapi kita kena cari middle ground, kena compromise lah, kena give and take. So kita bincang, itu yang paling penting, kita bincang apa yang kita nak, lepas tu kita kena ada communication lah, kena bersetuju lah. So walaupun kita orang viral sekejap sebab perkahwinan yang simple, yang macam baju pun mak jahit lah, pakai Converse lah, tak ada hantaran, tak ada dulang semua, tapi bukannya nak cakap yang macam semua orang pun kena kahwin cara macam ni untuk save duit ke. Tak, bagi saya kalau perkahwinan ni adalah untuk pasangan tu, antara you dengan you punya future husband atau you punya future wife. So buat apa yang buat korang happy first of all, lepas tu baru happykan orang lain. So katakanlah memang impian you untuk nak ada parti, you memang suka nak meraihkan orang ramai, you memang teringin sangat nak pakai baju cantik dan pasangan you setuju dan faham benda tu, then go for it. Sebab benda tu akan buat you happy. Sebab at the end of the day, you yang kahwin. So you yang kena happy pada hari tu dan hari-hari yang akan mendatang tu. So saya rasa bukan tak semestinya kahwin simple tu bahagia dan tak semestinya kahwin mahal dan gah tu pun bahagia. Just as long as you buat yang buat you pasangan tu happy dan puas hati dengan hari tu, insyaAllah korang akan puas hati lah. Betul. Sokong. Reza ada apa-apa nak tambah? Pasal kahwin Pasal kalau ada orang nak kahwin tapi terpaksa tangguh sebab tak cukup duit. Bagi saya lah, kahwin ni jangan disusahkan sebab dia benda yang benda baik pun. Kahwin dan mengelak dosa, mengelak orang berkata-kata. Jadi kenapa tak dimudahkan? Kenapa nak perlu majlis besar-besar? Kalau mampu tak apa. Janganlah sampai ambil loan sebab nak puaskan hati pasangan. Nanti dia dah kahwin besar. Sebab kita nak hidup panjang lagi, bukannya sehari dua je lepas kahwin tu. Betul. Kan yang sampai berhutang, anak dah 3 Betul. Masih lagi. Ya, macam tu. Okay. So thank you very much di atas perkongsian tu. Tapi kita tak habis lagi tau. Kita ada games. Takut ke? Okay. Games ni dia tak susah lah, benda-benda yang senang tapi mungkin memerlukan pergerakan pantas daripada korang berdua lah. Okay. Nervous tak? Okay. So permainannya korang kena jawab soalan ni. Dia ada 3 soalan. 3 atau 4 soalan lah macam tu. So korang kena jawab, kalau nak jawab kena bunyikan loceng ting macam tu tau. So siapa yang bunyikan ting dulu, I akan ting mulut je lah, tak ada bunyi ting tak ada kan kat situ. So ting mulut je, siapa bunyi ting I akan suruh dia jawab lah. Kalau yang dapat jawapan tu betul ada 1 markah, kalau jawapan tu salah tak ada markah. Okay? Dah bersedia? Bersedia. Disebabkan perkenalan korang tak adalah lama sangat, so kita tak boleh nak tanya benda-benda yang very deep kan. Kita tanya yang surface je. Okay. Bersedia Jangan nervous Okay.
apa yang pasangan anda suka buat setiap kali sebaik sahaja dia bangun daripada tidur? 15 saat dari sekarang. Ting. Reza dulu. Okay, Azaria dia suka tengok handphone. You pun tengok handphone. Sama handphone. First benda dia akan tengok handphone. Kadang-kadang dia termain game kejap. Termain game kejap. Sengaja, tak sengaja. Tak sengaja. Okey, sebab tu Reza jawab satu. Dah betul lah tu kan? Azhar betul lah kan dia jawab kan? So 1-0 Okey. Soalan yang kedua. I pula takut nak tanya. Sila dapatkan sebelah kasut pasangan anda. Alah. 15 saat dari sekarang. Tit. Okay, yang jangan gaduh Dia dapat dah. siapa dia duduk? Betul ke kasut korang tu? Betul. Ni kasut kahwin. Ni kasut Azaria, ni kasut saya. Kamu saiz ke? Okay, Azhar dapat 1 markah. Sebab dia tik dulu. Okay. Kita nak tanya pasal bidang pekerjaan Reza. Dia macam kelebihan pada Reza lah kan. Tapi kalau Azaria Tara mungkin you boleh jawab. Apakah kegunaan Vaseline yang kat belakang korang tu? 15 saat dari sekarang. You lah kena jawab. Dia lah jawab kan, bukan saya. Saya memang tahu. Siapa yang ting I tak tahu. You tak tahu. So memang Azaria tak tahulah. Apa Dia tu? memang tak tahu. Tapi I pakai Vaseline tu kalau bibir kering. Kat bibir. I dah agak dah mesti nak cakap pakai kat bibir. You pakai yang tak Vaseline ni ada banyak kegunaan dia untuk efek makeup. Jadi kita boleh buat paste wax scar punya method. Adalah saya cerita efek dah ni. Boleh buat wax untuk buat luka, tapi ada campuran-campuran dia. Vaseline juga kita orang kalau untuk scene berpeluh, sapu dekat artis, tembak dengan air, dia akan lekat peluh tu cantik. Dia ada banyak Azaria ingat Okay. I tahu you pandang belakang tu, you ingat I nak tanya lagi soalan tu. Azaria dia dah pandang balik kat belakang tu. Dah tak ada dah soalan-soalan special effect ni, tak ada dah tau. Okay. Apakah lagu yang sering pasangan anda nyanyikan? Dekat bersamalah, bila korang bersama, mungkin bila dia humming ke. ting. Okay. ting. I jawab. Mana Dia suka ni? lagu Bandar. Dia suka nyanyi lagu Bandar. Apa tajuk dia? Tak nak. Azaria, okay, you kena nyanyi dulu. You kena nyanyi. Wait. Dekat. Tak apa. You tahu. Nyanyi. Chorus. Janganlah. Tak boleh. Tak boleh sebab dia kena suara yang deep macam Yuna. Tak boleh. Okay. Dah kosong. Kan Azaria kau lagi nak jawab, okay? Okay. Soalan seterusnya. Sila dapatkan. Bersedia nak lari? Barangan yang bermula dengan huruf L. 15 saat dari sekarang. Dah dia menang. You tak cakap ting. Ting lah. Oh, ting. Okay, Reza. Okay, tahniah. Ada 4 round dan dimenangi oleh Reza. Tahniah. Sorry Azaria. Walaupun I suka you punya confident nak menjawab tu.
Tapi you jawab separuh jalan. Okay, thank you so much kepada korang berdua sebab sudi meluangkan masa hari ni selama setengah jam lebih kurang kita kita bersama. So kami di Pesona Pengantin ni mendoakan semoga korang berdua terus bahagia hingga ke jannah insya-Allah dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Stay safe. Okay, ada apa-apa tak korang nak cakap sebelum kita mengucapkan bye-bye? Tak ada. Thank you so much sebab bagi peluang untuk kita orang nak ceritakan pada orang kenapa kita kahwin macam ni dan macam bagi hopefully lah boleh bagi inspirasi kat orang yang macam sebenarnya kahwin ni mudah. So Betul. Yang penting dahulukan yang wajib, yang seterusnya tu Kalau mampu untuk buat, silakan. teruskan. Kalau tak mampu, buat yang wajib sahaja. Yang penting kena bersetuju antara kita dengan pasangan kita tu kena ada sepahaman. Tu yang paling penting. Betul. Dan family pun kena bersetuju lah dengan apa yang kita rancangkan, betul? Betul. Alhamdulillah. Okay, thank you so much. Take care korang berdua. Selamat bekerja. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.